Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, jom kita dengar tazkirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa pesan, dalam hidup ini kamu kena bersiap. Bersiap untuk yaumil mi'ad, hari yang kamu akan dipertemukan di hadapan Allah. Apa yang kita bersiap dalam hidup kita? Bersiap dengan ilmu. Bersiap dengan yang disebut dengan amalan. Bersiap dengan persiapan amalan-amalan kita, bersiap dengan bekalan untuk kita menghadap di hadapan Allah. Kalau tuan-tuan baca dalam Al-Quran, tuan-tuan akan dapati ada beberapa kelompok manusia yang dimatikan oleh Allah dalam keadaan berbeza-beza keadaannya. Sebelum saya nak sebut tentang malam tama di alam barzakh, mari kita belajar dahulu tentang mengenai bagaimana di kalangan kita yang mati. Ramai di kalangan kita ni mati dalam keadaan ulama'-ulama' bahaskan dan ulama' bicarakan, ada 3 keadaan yang mati. Walau yang ni kita sebut tentang orang yang sudah mengucap 2 kalimah syahadat. Orang yang telah beriman pada Allah pada zahirnya. Yang telah menyebut kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah dalam dada dia. Tapi mati, dimatikan oleh Allah keadaan padanya. Ulama'-ulama' kata kelompok yang pertama yang dimatikan dalam keadaan mereka mati ni, mati dalam keadaan yang dia sendiri tak merasakan bahawa dia sudah ada bekalan untuk menghadap depan Allah. Orang ni disebut dalam surah An-Nisa ayat yang ke-97. Allah Subhanahu wa taala sebut, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya orang yang telah dimatikan oleh malaikat Allah dalam keadaan dia buat zalim pada dirinya sendiri. Zalimi anfusihim, mati dalam keadaan buat zalim pada diri sendiri. Ramai orang kata, orang tanya balik kita, adakah orang yang hidup dalam keadaan buat khianat pada diri sendiri? Adakah di kalangan kita ni orang yang hidup buat zalim pada diri sendiri? Biasa kita dengar orang yang buat zalim ini, dia buat zalim pada orang, bukan dia buat zalim pada diri dia. Tapi dalam Al-Quran Allah cerita tentang kelompok yang pertama yang mati dalam keadaan dia buat zalim pada dirinya sendiri. Siapa yang mati dalam keadaan buat zalim pada diri sendiri? Ulama'-ulama' sebut begini. Ada orang yang hidup atas dunia ini, orang yang dia tak buat dosa. Dia tak buat benda yang dilarang oleh Allah. Menipu tak, mencuri tak, berzina tak, ataupun dianya dalam keadaan dia tak buat benda yang dilarang oleh Allah. Pada masa yang sama, dia tak buat juga benda yang disuruh oleh Allah. Mati dalam keadaan sebegini. Ada orang yang hidup, kan kita pernah kita dengar, ibu-ibu yang dia sebut, Ustaz, anak saya bagus Ustaz. Anak saya mencuri tak, menipu tak, berzina tak, sembahyang pun tak, puasa pun tak, dia panggil. Hidup dalam keadaan sebetak. Orang yang memang dia tak buat jahat. Kita nampak dia tak buat khianat pada orang. Dia tak buat benda yang dilarang oleh Allah. Tapi pada masa yang sama, dia mati dalam keadaan dia tak buat benda yang disuruh oleh Allah. Yang ni kebanyakan di kalangan kita meninggal dunia demikian. Ramai di kalangan kita yang dimatikan oleh malaikat dalam keadaan dia buat zalim pada dirinya sendiri. Siapa yang buat zalim pada diri sendiri? Kita akan tanya, siapa Ustaz? Orang yang buat zalim pada diri sendiri. Orang yang tahu ada majlis ilmu, dia tak datang majlis ilmu. Dia buat zalim pada dirinya sendiri. Orang yang dalam keadaan yang macam mana? Orang yang dia dengar azan tapi dia tak datang sembahyang. Dia tak buat khianat pada orang, tapi dia buat khianat pada dirinya sendiri. Orang yang macam mana lagi? Saya biasa sebut dalam siaran radio IKIM, saya biasa sebut antaranya orang yang macam mana? Orang yang mati dalam keadaan tak boleh baca Al-Quran Karim. Di kalangan kita ni, jangan ada di kalangan kita yang mati dalam keadaan tak boleh baca Al-Quran Karim. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan pastikan tuan-tuan jangan bagi mati tuan-tuan. Kalau tuan-tuan mati dalam keadaan tak boleh baca Al-Quran, confirm tuan-tuan tak lepas dalam kubur nanti. Confirm tak lepas. Masuk dalam kubur, malaikat tanya terus, Quran boleh baca Quran? Quran boleh baca? Tak boleh baca. WhatsApp boleh baca WhatsApp? WhatsApp boleh baca, Quran je tak boleh baca. Kenapa kamu tak boleh baca Quran? Kamu buat apa di atas dunia?
Allah tanya terus. Ni contoh orang yang zalim pada dirinya sendiri. Kenapa kamu tak boleh baca Quran? Aku bagi umur kamu 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun kamu hidup. Kamu buat apa di atas dunia? Gagak, tak boleh baca Al-Quran. Kamu buat apa di atas dunia? Maknanya, kamu tak buat khianat pada orang. Kamu buat khianat pada diri kamu sendiri. Orang yang dia ada peluang untuk mentaati perintah Allah. Tiba-tiba dia tak ambil kesempatan untuk dia taat pada perintah Allah. Orang ni buat zalim pada dirinya sendiri. Zalim pada diri sendiri ni, Allah sebut dalam Quran banyak kali. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Allah sebut dalam Quran, Allah tak buat zalim pada kami. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Tapi kamulah yang buat zalim pada diri kamu sendiri. Allah sebut, wa ma zalamahumullah. Allah tak pernah buat khianat pun pada kamu. Tapi yang buat khianat, kamu sendiri yang memilih diri kamu untuk buat khianat dalam hidup diri kamu. Mati dalam keadaan tak tutup aurat. Islam ke tak Islam? Islam. Mati dalam keadaan yang dia melakukan, yang namakan dia tak buat benda yang disuruh oleh Allah. Mati sebegini ni, mati yang zalim. Bila dia mati saja, mereka tanya terus, qalu fima kuntum. Kenapa kamu mati macam ni? Kenapa kamu mati dalam keadaan sedemikian rupa? Lalu dia jawab, qalu kunna mustad'afina fil ard. Wahai malaikat, kami hidup di atas dunia dahulu ya Allah. Wahai malaikat, kami tak sempat nak mengejar. Kami tak sempat, kami di kalangan orang yang lemah di atas dunia dahulu. Tak sempat kami malaikat nak pergi belajar, tak sempat. Nak mendengar, tak sempat. Sampai peringkat tak kenal alim ulama. Bila masuk dalam kubur, malaikat tanya terus, kamu belajar tafsir Quran dengan siapa? Hidup atas dunia ni, kamu belajar hadis dengan siapa? Kamu belajar sirah, nama apa guru kamu? Imam masjid kamu tu nama apa? Imam masjid kamu tu nama apa? Tanya soalan ni, tak boleh nak jawab. Tak boleh nak jawab di kalangan kita. Mereka tanya terus, qalu fima kuntum. Kenapa kamu mati macam ni? Lalu dia jawab, qalu kunna mustad'afina fil ard. Wahai malaikat, aku di kalangan manusia yang lemah di atas dunia. Lemah apa? Lemah mengejar dunia. Sehingga kan tertinggal akhirat. Hidup sampai tak tahu benda apa yang patut dikejar dalam hidup. Tuan-tuan biasa, kalau tuan-tuan biasa dengar dalam kuliah yang biasa saya sebut, hidup kita ni kita kena kejar apa dalam hidup? Tuan-tuan cuba tanya sekali dalam hidup tuan-tuan. Tanya dalam hidup masing-masing ni. Sebenarnya kita turun pagi balik gelap. Turun pagi balik gelap. Kita kejar apa dalam hidup kita? Kejar duit. Allah suruh kita ada duit ke? Nak bawa duit ke bila kita mati nanti? Tak bawa pun duit. Kejar apa sebenarnya? Turun pagi balik gelap. Turun pagi balik tengah-tengah malam baru sampai ke rumah. Kita nak kejar apa dalam hidup? Kejar pangkat. Allah nak suruh kita ada pangkat ke? Kita jadi mulia di sisi Allah bila pangkat kita besar. Baru kita jadi mulia di sisi Allah. Tak. Hidup ni mengejar apa? Lemah dalam hidup kita. Sampai di kalangan setengah-setengah orang tu mati dalam keadaan yang dia tak tahu. Kenapa aku mati macam ni? Bila dia mati demikian, malaikat tanya terus, qalu fima kuntum. Kenapa kamu mati macam ni? Dia jawab, qalu kunna mustad'afina fil ard. Wahai malaikat, kami di kalangan orang yang lemah di atas dunia dahulu. Malaikat tanya balik, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bumi yang Allah buat pada kamu tu sempit sangat ke? Tidakkah Allah jadikan bumi itu luas untuk kamu? Susah sangat ke kamu nak pergi belajar dengan orang-orang alim? Susah sangat ke dalam hidup kamu ni, kamu nak bagi tahu pada orang, tolong bantu saya tak boleh baca Quran lagi. Boleh tak? Tolong saya. Pergi jumpa dengan orang ni, bagi tahu, tolong ajar saya. Macam mana saya nak suruh selamat dalam kubur nanti? Tak boleh ke kamu bagi tahu pada orang yang kamu tak bersiap lagi untuk menghadap depan Allah? Lalu malaikat jawab macam ni lah, katanya malaikat, faulaika ma'wahum jahannam. Kesudahan bagi orang ni, Allah telah sediakan neraka jahannam. Wasa'at masira. Dan neraka jahannam ini seburuk-buruk tempat yang disediakan penyudah dalam kehidupan mereka tersebut.